Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan podcast The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid, Saya Syazwan Yunus. Saya Khairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup yang telah kita lalui. Semoga sahabat-sahabat di luar sana mendapat manfaat daripada mendengarnya. Jadi saksikan kami. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita adalah podcast still Jannah. InsyaAllah ta'ala. Jannah. Kenapa kita ada that hashtag pasal kita kalau boleh nak teruskan podcast ni sampailah ke Jannah. Ya, kita nak sangat ke Jannah. Dan bawa Sama-sama. sahabat semua ke Yes. Jannah. Sama-sama. Betul. Jadi kita nak kongsikan ilmu pengetahuan pasal kita ni didorong ataupun motivasinya adalah kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia ada 3 perkara. Salah satu perkara adalah ilmu yang bermanfaat yang anda dapat raih, insya-Allah dia akan jadi satu amalan yang berterusan walaupun kita dah meninggalkan dunia ini, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi untuk sahabat-sahabat di luar sana, tolonglah kita share, subscribe di YouTube, di Spotify, and share lah untuk kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi semua kita dapat dia punya ripple effect dalam kebaikan, insya-Allah. Right, talking about ripple effect dalam kebaikan, biasalah hidup ni dia ada naik turunnya. Dia ada pasang surutnya. Jadi kita nak tanyalah pengalaman-pengalaman kita orang ni, pernah tak kita disidai? Faham tak disidai? Faham? Maksudnya apa maksudnya? Takut Gen Z tak faham Betul. Elaboratekan apa tu? Ya, disidai tu orang kata tu kena jemur, kena hang. Kena hang Kena hang Betul tak? Kena hang? Betul lah. Sidai tu hang lah. Sidai kita sidai baju. Tapi kenapa dia orang kata tu metafor dia disidai tu, maknanya kita mungkin dah janji tapi tak quotakan, ataupun kita buat satu appointment tapi kita tak datang, ataupun kita datang lambat, buih. Macam-macam. Kalau istilah budak-budak sekarang nama paitau. Paitau. Kita selalu pakai word tu. Betul. Dia bukan sidai tu maksud dia juga kita diamkan. Kan? Dia Diamkan, lebih pada kita tipu biasa Boleh yang juga. Boleh juga. Tapi dia macam dekat dengan paitau Baik tu maknanya kita dah janji kita tak tepati lah. Janji tak tepati, ataupun kata nak datang tapi tak datang. Tapi kalau kita diamkan, tu kira apa dari sudut bahasa? Jemur Zaman kita tak. Oh jemur. Tak bukan. Kalau kita diamkan, Putus persahabatan tak? sekarang diorang panggil ghost. Ghost, betul. Ghost, okay. Ya, kalau Tu lain macam lain sikit. So macam kita ghostkan orang. Betul. Okay. Tapi kita boleh share kita okay. punya pengalaman. Pernah tak korang disidai? Disidai tu maknanya pernah kena, in a way kena paitau lah, senang cakap. Pernah tak ada sesiapa ada pengalaman? Kalau dulu, kalau kena paitau dengan members ke apa kan, kita macam kecil hati tau. Dulu-dulu lah. Tapi kalau sekarang ni, macam kalau kena paitau, macam okey lah. Can't be bothered Can't be bothered. Kita macam agaknya dah matang. Kita rasa macam mungkin dia sibuk. Mungkin dia belum ada jawapan. Contoh macam itu. So kita just give him some time. Orang tu untuk fikir ke apalah. Tapi kalau kita jumpa, kita tahu yang kau hari tu paitau aku gitu. Tapi kita buat macam biasa. Kita tak ada macam nak bermasam muka, macam buat muka macam tak happy gitu, tak ada. Betul lah. Kita macam, aku rasa kita dah macam gitu kot. Betul. Agree pasal mungkin umur faktor umur. Betul. Faktor umur. The older you are, the wiser you are. Betul lu. Ya, pasal pernah ingat juga dulu bila kita time muda-muda, mungkin bila kita tak diajak Boleh kecil hati tau. Kawan buat gathering ke, buat macam makan-makan, habis tak diajak, kita boleh macam kecil hati Kecil hati boleh. Tapi sekarang betul juga kawan, kita macam benda tak kuasa. Mungkin dah tak ada time pun in that sense lah. So pengalaman pernah ada Pernah. Jadi kalau macam ada rasa macam gitu kan, jangan kecil hati lah. You shift your focus to something else that is more important. Bermanfaat. Ya, macam you have responsibility. Let's say you have a wife, you have kids. You just focus on them. Nak kena latihkan hati kita ni untuk apa? Redha. Sebab tu mungkin sekarang lagi, kalau kita cakap pasal faktor umur, sebab kita makin berusia, makin banyak tanggungjawab. Kan, kalau dulu masa muda-muda, kalau kita nak lipat anytime boleh lipat apa. So kalau sekarang nak cakap pasal lipat pun dah jarang nak lipat dengan kawan. Sebab makin kita berusia, makin kurang kawan kita. Dari segi macam kalau nak compare tu dululah.
Dulu kawan ajak lepak, okay anytime go. Lepas tu kita tak ada isteri, tak ada anak apa. Anytime dia lepak. Sekarang nak lepak kan susah sikit. Tapi kalau nak lepak dengan members, sekarang jumpa online je, main game. Gitu je, basic-basic lah. Tak ada nak lepak vlog, main gitar dah tak ada lagi lah. Yalah, dia satu fasa lah. Fasa kita dah bertukar, kita ada tanggungjawab. Tapi like apa yang Wan katakan, maybe kita boleh, walaupun orang tu tengah muda sekarang, mungkin sahabat-sahabat luar yang tengah Gen Z ataupun Alpha, kalau rasanya disidai, janganlah ambil hati. Pasal kita kalau boleh husnuzon. Pasal kadang-kadang kita tak tahu orang tu kenapa dia tak ajak kita. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Mungkin dia terlupa kadang-kadang, boleh terlupa. Manusia ni kan biasa lupa. Mungkin kadang-kadang ada hikmahnya. Mungkin kalau kita pergi tu, kita ditipu kemalangan. Misal kata, dan Allah nak selamatkan kita. Mana kita tahu, kita husnuzon lah. Husnuzon dengan orang, husnuzon dengan Allah. Jadi hati ni, hidup ni tenang je selalu. Betul. Saya pernah dengar pesan dari Ustaz Ismail Hashim. Dia ada post video kat TikTok. Untuk kita bersangka baik, kita kena try to put yourself in their shoes. Untuk nak sangka baik lah. Kena try to put yourself in their shoe. Dia empathy lah tu. Yes. Itu bukan sympathy, itu empathy. Empathy. Betul, Yes. Masya Allah. Masya Allah. Shout out Ustaz Ismail tadi Shout out to Ismail. Ustaz Ismail macam members gitu Ustaz Ismail Hashim. So saya panggil dia one of the voices of the sky. Golden voice. Suara dia memang terbaik. InsyaAllah satu hari kita invite lah. InsyaAllah. Okay, Sadril, apa? Solat tu. As-salat. Kira baru belajar dengan dia dapat gitu Tak dapat. Murid kan. Murid Ustaz Ismail. Taklah. Okay, ada pengalaman? Siapa-siapa pengalaman di Ustaz Khairi mesti adanya. Tapi tak pastilah kalau ni perkataan dia macam tadi kan. Definasi dia Sidai lain sikit. Definasi pahit tahu. Kalau macam tak tahu, kalau macam contoh dah janji pukul berapa, kita dah datang. Lepas tu sekali datang lambat. Adakah itu pahit tahu ataupun itu sidai? Boleh juga. Dia kira disidai juga pasal dah janji tapi datang lambat. Boleh juga. Okay. Tapi saya rasa kalau macam dia tak datang terus tu macam paitau lah. Kalau datang lambat mungkin Dia okey lah. still sebelah okay mata lah. So dia kira forgive sidai, lah kira. sidai separuh lah. Separuhnya. Macam nak sidai, tak jadi nak sidai gitu. Sila pengalamannya. Pengalaman pula. Pengalaman sidai tu mungkin tak berapa ingat lah kalau kena sidai fully lah. Tapi kalau macam contoh for example orang dah pernah tak pasti yang ni sidai ke tak orang dah message minta untuk soft booking untuk nikah ke dan sebagainya kan. Dia memang nak, kita dah blockkan, kita dah slotkan dia. Lepas tu bila sampai masa untuk official punya booking, lepas tu kita dah boleh start buka, tapi kita hold sebab nak bagi dia peluang lah. Tapi lepas tu bila kita message tak reply, message senyap, lepas tu blue tick je. Blue tick je terus tak jawab lah, tak apa-apa. Maknanya dia macam tak pastilah itu sidai ke Betul tak. lah, boleh. Itu sidai. Pasal kira dia paitau juga lah. Lepas tu terus senyap. Jadi senyap kira kita move on lah. Macam tadi dah berumur kan. Dah berumur, move on je, kita kasih orang lain je. Berani diorang nak paitau Ustaz Khairi ni. Itu paitau ke sidai? Sidai. Sama. Sama. Kira boleh dikategorikan sama-sama. Dikategorikan macam itu ada. Ustaz dia sidai Ustaz lah. Siapa nama dia Ustaz? Tak pasti lah. Nanti kita activate sahabat-sahabat di luar sana cari. Tak adalah. Okey, kan saya nak tanya. Salah tak kalau kita nak sidai orang? Contohlah macam orang ni macam kita tak berapa berkenan atau orang ni macam negatif sangat. Kita ni macam nak jaga hati kita. Kadang-kadang kalau kita dengar orang tu macam aku tak boleh dia ni. Macam something like that, you know? Yep. Is it wrong to do that atau kita just tak kena berterus terang dengan dia? Yep. Kadang-kadang it depends pada pandangan saya peribadi lah. It depends on situation ataupun kes apalah. Macam contoh saya pernah lalui satu kes pasangan bernikah. Satu yang lelakinya di Singapura, yang perempuannya foreigner. Okay, then bila mereka bernikah time interview tu, I can feel that macam ada kelemahan lah dalam pasangan tersebut. Maknanya dia yang lelaki tu dia tak berapa sihat. Tak berapa sihat tu maksud dia memang dia kurang sempurna lah. Kurang sempurna, bukan istimewa tau.
Tapi disebabkan berlaku kemalangan dan sebagainya kan, jadi dia kurang sempurna. Jadi yang perempuan daripada foreigner lah, kita panggil foreigner, tak nak cakap negara mana lah. Jadi bila tanya interview tu, saya tanyalah betul benar-benar untuk bernikah dan sebagainya kan. Dia kata benar, memang cinta tu kan buta dan sebagainya. Jadi pasal kita tengok pendekatannya adalah dari sudut bagaimana tentang nafkah. Sebab suami tu ataupun bakal menjadi suami tu mungkin ada kekurangan. Jadi adakah perempuan tu bersedia untuk bersama dengan dia? So sepanjang perjalanan til jannah kan. Jadi that is the question lah. Tapi dia kata insyaAllah boleh dan sebagainya, doakan yang baik. And selepas pernikahan semua dijalankan, keluarga daripada perempuan tersebut daripada negara luar datang ramai-ramai, dan kemudian then in the end lepas 3 bulan, nak dijadikan cerita tak silap saya, lepas 3 bulan dan sebagainya, yang pihak perempuan lari. Dan ni dah lepas kahwin? Dah lepas kahwin, 3 bulan lari. Jadi yang lelaki suaminya mesej saya lah, macam Ustaz macam mana nak buat apa. Isteri saya keluar rumah tanpa saya, dia kata jangan keluar, dia keluar. Mula dia kata keluar. So saya pun cakap okay lah, sabar dulu, tenang. After that nanti kalau dia balik dan nanti kita try berbual dengan dia, maknanya try ajak keluarga berbual. Jadi bila part dia selang selang berapa hari, dia kata dia memang tak balik. Lepas tu dapat tahu dah balik negara. Dah kira dah balik negeri dia lah. Bila dah balik negeri dia, campur tangan daripada keluarga sebelah perempuan. So bila campur tangan, jadi dia kata anak aku dah tak nak kau. Macam gitulah. Tapi benda tu tak dapat disettlekan. So jadi bila yang pihak lelaki tanya dengan saya macam mana Ustaz, saya kata memang kalau betul-betul kita nikah secara baik, kita nak berpisah pun biar cara yang baik dan proses yang betul. Tapi dia kata macam mana, dia dah dekat negara lain. So saya pun tak nak jatuhkan talak sembarang-sembarang, dia kata, which is bagus lah. And then terus inisiatif daripada lelaki ni dan juga keluarga dia pergi ke sana tau, negara tersebut untuk mengambil dia pulang. Tapi disekat lah, macam disekat, dia lah, dah sudah lepaskan, sudah. Dia tak nak. Then in the end, pasal sebelum dia pergi tu pun dia message saya, dia kata macam apa nak buat. Saya cakap bawa balik, kalau betul-betul buat penceraian yang betul lah, talak yang betul, cara yang betul, dekat format macam mana yang kita buat. Lepas tu dia dekat sana kira macam dah bak-buk, balik tangan-tangan kosong lah, tak bawa apa-apa balik. Then tiba-tiba saya dapat nombor daripada foreign, which is daripada pihak perempuan tersebut. Mula-mula perempuan tu, mana dia, isteri dia lah, dia mesej, dia kata Ustaz minta tolong, boleh tak Ustaz terangkan dengan diorang, saya dah memang tak nak dengan dia lagi. So macam kita pula yang nak kena ni kan. So saya cakap dengan dia, saya nasihatkanlah seperti mana kita nikah secara baik, bincangkan dia macam mana pun dia adalah suami awak. Kalau betul-betul awak nak berpisah, pergi ke mahkamah and bincang baik-baik dan minta dia talakkan lah. Selepas awak istikharah dan sebagainya. Dia kata saya tak nak jumpa, saya tak nak berbual. Terus saya diamkan. Okay. Bila saya diamkan, bapak dia pula mesej saya. Bapak dia pula mesej saya macam cakap, tolong bantu kami macam mana proses selanjutnya. Saya cakap prosesnya adalah yang terbaik, memang settlekan betul-betul kat sini baru pulang lah. Dah cakap ke? Dah cakap. Jadi betul terus saya terangkan. Dia kata, ya tapi kita jauh. Macam mana? Habis saya kata orang tu, kita jelaskan dari sudut logik lah. Kalau kamu boleh datang ke sini, kenapa sekarang kamu kata jauh pula kan? Jadi saya terangkan. Tapi tetap dia macam tolong, saya perlukan bantuan juga. Tolonglah settlekan. So cakap dengan dia, lepaskan. Lepas tu bantu untuk uruskan sijil. Saya tak boleh. Ustaz, diorang datang kat Ustaz untuk tanya ni semua. Diorang tahu tak dalam segi undang-undang Singapura macam mana? This is the thing yang saya dah jelaskan. Tapi macam Diorang tak faham ni. mati-mati macam nak settlekan benda ni supaya official, make it official. Okay, tapi dalam tangan Ustaz ni kira Ustaz tak boleh buat apa. Diorang still have to go through the right. Jadi in the end dia tanya lagi, which is saya dah terangkan, keep repeating tapi dengan cara yang berbeza. Then saya tak tahu lah tu sidaikan ke tidak. So saya diamkan lah. Sebab dah tak ada lagi jawapan yang saya boleh bagi pada dia yang boleh membantu lah. Betul. Faham. So Dia macam dah bilang semua, dia tak bilang situ. dengar. Tak nak dengar juga. So in the end tak tahu macam mana, tergantung ke ataupun dia pergi dekat negara dia ke, wallahu alam. Tapi this is
pengajaran bagi sahabat di luar sana lah. Bukan pasal sidai, tapi pasal makna dia kalau rumah tangga tu, please settle betul-betul lah. Lepas tu, bila dah ada masalah, kita dah bagi solution, kita dah bagi jawapan, dia tetap nak apa yang dia nak. Bila dia tetap nak apa yang dia nak, tapi kita tak boleh bagi apa yang dia nak, then kita tak tahu diamkan ke sidai dia macam itu lah. Terpaksa sidai dengan cara baik lah. Sidai cara baik lah. Kalau tak settle kat mahkamah, diorang punya status masih married kan. Ya, Allahuaklam. Faham. So this is benda-benda Itu yang pengalaman yang disidai. Aku pun dalam bidang aku ni banyak kali kena sidai lah. Okay, buka cerita. Silakan. Kita biasanya kalau sidai tu orang kata dalam kita industri ni kadang-kadang ada orang ni dia panggil DIY buyer lah. DIY buyer ni kira diorang beli sendiri lah. Beli sendiri. So kadang-kadang ni diorang tak faham bila diorang buat temu janji dengan kita orang nak view lah. Misalnya dia kata besok pukul 3 PM kita nak tengok rumah ni. Kita dah set appointment, kita dah set schedule semua. Ada kadang-kadang dah pukul 3 kita tanya ataupun dah 2.55 tanya where are you? Oh sorry lah dari tak datang. Tak datang. Patut dia siang-siang, imagine kalau aku daripada rumah aku east, aku kena pergi ke west side semata-mata nak tunjukkan rumah tu kat dia. Lepas tu dia tak datang langsung. Tak bilang pun. Kadang-kadang ada yang reply, ada yang tak reply langsung. Itu so pun kau kena sidai lah. Kena sidai lah. Tu kena aku tak sidai orang punya orang. Tak. Tapi tu kita kadang-kadang kena sidai tu yang kadang-kadang orang kata tu kena banyak bersabar lah. Pasal kita travel ni dah lah pakai minyak, pakai time, kita ada family kat luar sana. Panas lagi diorang kena faham. Jadi kita kadang-kadang ni bukan kita tak nak layan DIY buyer ni. Cuma kadang-kadang bila kena a few times macam ni, diorang serik. Diorang macam ambil indah tak indah. Pasal kalau kita dengan ejen faham tau. Pasal dia pun ejen apa. Jadi kalau dia tak datang ke, dia ada lambat ke, dia akan bilang. Jadi kita pun ada orang kata tu inisiatif lah. Kita pun respect orang punya masa. Betul. Kita kalau nak kita dihormati, direspect, kita pun nak kena respect orang punya timing lah kan. Betul. So itulah kita punya orang kata tu pengalaman yang pernah disidai. Tapi kalau macam Wan pula, dari sudut makan pernah tak macam orang dah order, sekiranya dah siap, orang tak ambil? Dia kena sidai juga tu ke? Ada juga. Saya selalu encourage customers untuk order, buat payment dulu, baru kita proceed untuk prepare diorang punya order. Ini kalau bulk order, macam bulk order. Ada pernah kena sidai juga, customer order banyak juga. Lepas tu nanti dia kata suruh prepare dulu. Dulu. Macam dia tengah macam kelang kabut atau nak rushing gitu. Mungkin last minute order ke apa kan. Jadi dia macam cari kita lah. Okay, macam kita buat lah. Habis, tapi bila kita minta dia payment, dia macam lambat-lambat kan. So macam kita pun macam tak apa, kita buat je lah. Tapi lepas kita dah buat, krik-krik, terus senyap. Itu pun kena sidai juga tu. Kena sidai lah. So after that, dah learn my lesson lah. So bukan nak kata apa, bukan aku nak sangat duit korang, tak. Macam membazir kan. Aku dah masak untuk korang, habis aku nak buat apa dengan ni mac and cheese ni semua kan. So takkan itulah. Kadang-kadang ada juga aku kasih orang. Aku dah tak boleh telan dah kan. So yalah, kalau dengan customer, make sure dah buat payment dulu, baru kita masak. Betul. Kita orang kata tu belajar daripada pengalaman. Pengalaman. Jadi kita cuma nak nasihatkan sahabat-sahabat di luar sana, janganlah sidai orang, kecuali dalam bab-bab tertentu. Yang maksudnya macam Ustaz Hairi punya sidai tu, kita betul lah orang tu tak nak dengar cakap. Kita dah kasih dia nasihat, dah kasih dia solution, dia tak nak dengar. Nak cakap apa lagi kan? Itu memang padan kena sidai. Nanti kalau tak, macam yang kita-kita ni yang tak bersalah ni, janganlah sidai. Kerana orang kata tu, bila kita buat tu benda tak baik pada orang, mungkin satu hari kita pun kena kan. Jadi takut. kalau boleh kita tak nak. Dengan lagi satu ni yang kita nak share tentang macam sidai tu sidai lah. Tapi ada satu benda kan. Tapi sorry aku interrupt. Ada lagi satu sidai, dia bukan sidai orang tau, tapi sidai bisnes. Sidai bisnes macam contoh, aku rasa macam time COVID lah. Time COVID. Macam kadang-kadang kan kalau kau pergi kedai, apa-apalah, kedai-kedai gunting rambut ke, kedai car wash ke, apa kan, dia kasih kupon. Nanti bayar advance dulu. Kan bayar advance dulu untuk dapat package lah. Package lah kan. Package, okay. After that, lepas tu sekali tiba-tiba kedai tu tutup, kau tak tahu pun dia tutup. Tapi kau dah bayar tau. So bila kau call tu kan. So itu pun kita kena sidai juga kan. Masalah. Aku baru kena sidai juga. Tadi book Grab
Lepas tu daun duit dah turun kat bawah, sekali dia cancel. Tu kena sidai juga kan? Tu kena sidai. Kena sidai Tapi tak bayar okey lah. Yelah betul lah. Ini yang bayar. Ini bayar dah package kan. Kadang-kadang dia tak refund balik pun. Dia hilang gitu saja. Company tu Tapi kalau kau tak tahu. dah bankrupt ke apa dah hilang Itu yang lah. aku seram kadang-kadang bayar-bayar yang macam okay, you buy 10 time, you bayar dulu tapi dengan harga yang murah, lepas tu nanti in the end tak sempat nak pergi. So lepas tu kedai tu tutup. So dia benar. Tu macam scammer tau tu. Scammer tu. Scammer. Tahu dia punya kalau taktik dia punya diorang. operasi macam tu Kadang-kadang mungkin talking about sidai-sidai macam ni pun kadang-kadang kita dengar orang renovation Itu pun kita pernah nampak kat Betul, Sokobar. betul. Pernah baca orang tu dah bikin setengah jalan lepas tu kena sidai. Itu kesian Betul. lah. Oh dia ambil advance Of Dia ambil course advance dah dulu ambil deposit semua. Lepas tu memang macam orang kata kadang-kadang diorang memang operasi dia gitu tau. Dia nak makan dia orang through macam ni lah. Dia tunjukkan macam dia tengah nak bikin sikit-sikit tapi tak bikin. Itu pun adalah di sidai. Nanti mungkin satu hari kita invite kontraktor pula Mungkin dia boleh share dia punya pengalaman. Tadi nak katakan tentang macam bila kita dah janji, kadang-kadang bila dia tak sidai, cuma dia ada satu terma ni. Pernah dengar tak janji Melayu? Janji Melayu. Itu standard. So janji Melayu tu biasanya yang kita faham tu kita dah janji. Bukan gadis, janji lah. Nak nyanyi Ustaz. Dari Ustaz form nyanyi. Ustaz suka nyanyi Satu hari kita buat episod karaoke Boleh. Ustaz ada. Nasyid boleh. Yeah, so talking about janji Melayu ni kan. Kadang-kadang yang kita faham selalu kita dah janji masa gini tapi orang tu lambat. Dan lambat tu dinamakan janji Melayu, betul tak? Betul lah. Betul kan? Betul. Dari mana tu datangnya perkataan janji Melayu tu? Dari Melayu. Tu macam kalau kau cakap, kalau kita macam discuss kan, dia macam satu benda yang Dia dah negatif. sinonim negatif stigma dah. Stigma, betul stigma. Dah melekat kepada masyarakat lah. Jadi satu macam orang kata tu macam budaya kira kalau lambat je ni budaya orang Melayu lah ni. Tapi kalau nak cakap betul-betul, kita pergi negeri Arab kena lagi rabak. Sana teruk Macam mana? Sana kadang-kadang lagi lain level. Pasal kita biasa ke janji Melayu kan. Kita pernah kalau let's say ijrat ni macam proses kita nak register sekolah Imagine kita dah beratur panjang-panjang sampai depan tutup. Oi. Pergi solat ke? Dia tak pergi solat, dia tutup terus. Dia datang besok. Alamak. Bukrah, dia kata bukrah. Bukrah tu kira besok. Peduli apa kau tunggu kita beratur dah berapa jam, 3-4 jam tunggu. Tak ada kisah Ni kira janji Arab Dia lagi atas level lagi. Atas lagi Kalau kena janji Melayu jangan takut. Janji Arab lagi dahsyat. Beri bingit tau macam gitu. Jadi dari situ kan kita nak bincangkan tentang orang kata tu adat dengan budaya. Kadang-kadang bila kata janji Melayu, apa ni janji Melayu? Adakah dia satu adat ataupun dia satu kebiasaan, satu budaya? Tu semua insyaAllah kita akan kongsikan di bahagian yang kedua, di mana kita akan share lah, discuss tentang adat dan juga agama, dan jika ada time kita akan discusskan tentang kepercayaan mungkin khurafat ke apa lagi kita kata? Tahayul. Jadi nantikan kami di bahagian yang kedua. Jadi bagi mereka yang telah subscribe, telah follow, terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang baru saja mendengar podcast ataupun YouTube ini, jangan lupa like, subscribe di YouTube, di Spotify, di mana lagi? Instagram dan TikTok. Sampai ketemu lagi di bahagian kedua. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.